Okey, so di sini saya akan tunjuk macam mana untuk selesaikan masalah bagi contoh yang pertama, iaitu for example 1. Okay, firstly, kamu kena decide which one is nodes. So, kat sini kita boleh nampak sini adalah V1, ini adalah V2 dan ini adalah V3. So, lepas kita declare which one is node, so kita kena tahu arah arus mengalir. So, arus akan flow from 3 ampere ni, dia mengalir ke atas, okay, masuk ke V1, okay, pergi ke 500 ohm, turun ke 500 ohm, okay, kemudian dia akan pergi menuju ke V2, okay, kemudian menuju ke V3 dan seterusnya mengalir ke 4 mA dan terus ke ground. Okay, sini pun terus ke ground. Okay, so nodes di sini ada 4. Satu lagi adalah reference node, iaitu reference node, okay, dia grounding punya nodes kan, okay, di sini. Okay, alright, so first kali apa yang perlu kita tahu, kita perlu buat, kita perlu kira untuk KCL di node 1. Okay, so KCL at node 1. Okay, KCL at node 1. So, macam mana nak buat? Okay, first, untuk point V1. Okay, untuk point V1 ni, okay, saya lebih suka kalau lukis icing. Okay, bentuk dia bentuk T-junction ni kan. Okay, ini adalah V1. Okay, okay, kita declare dulu, ia masuk dan keluar current. Okay, sini adalah current masuk, sini adalah current keluar. Dua ni adalah current keluar. Kita namakan untuk current masuk ni IA, keluar ni IB dan IC. Okay, so, apa yang ada di IA? Yang ada di IA adalah 3 mA, itu daripada sini 3 mA, okey, 3 mA. Okey, dan apa yang ada di IB, dia pergi ke mana? Dia menghala ke 500 kan? Dia menghala ke 500. So 500 ohm. Okey, dia menghala ke 500 dan menghala juga ke V2. So dia menuju ke V2 melalui 500 ohm resistor. Okey, so for IC dia terus ke grounding. So dia terus ke grounding, so grounding ni bermaksud zero lah. Okey, so dia terus ke ground. Okey, dia akan terus ke ground dan melalui resistor iaitu 1 kilo ohm. 500 ohm sini bukan itu. V1 iaitu 500 ohm. Okey, 500 ohm. Okey, daripada persamaan ni kamu boleh cipta satu persamaan penuh, iaitu arus masuk bersamaan dengan arus keluar. Okey, jumlah current yang masuk bersamaan dengan jumlah current yang keluar. Okey, so arus current yang masuk adalah pada IA. So IA equals to out adalah B dan C. So IB plus IC. Sebab apa plus IC? Dia plus sebab dia dua-dua keluar. So jadi kena tambah. So jumlah arus pada IB dan IC ada bersamaan dengan IA lah. Okay. So okay, untuk IA, kita tengok pada bahagian IA. Apa yang ada di IA iaitu 3 mA. So kita tulis dulu 3 mA. Okay, kalau kamu nak buat 0.003 kan, kita bundarkan dia jadi 0.003 pun tak ada masalah. Okay, terpulang pada kamu. So secondly, bila kita tengok IB, okay, IB sebelah sini, apa yang ada pada IB? Dia mengalir daripada V1 terus ke V2. So V1 minus V2 over apa? Sebab kita pakai formula I equals to, kita nak cari I kan, I, okay, kita nak cari I equals to V over R. So atas ni adalah V, bawah ni ada R. So R dia adalah dia melalui current resistance yang bernilai 500 ohm yang saya tulis kat sini, 500 ohm. So over 500 ohm. Okay, then plus, saya tulis plus IC. Okay, IC di sini daripada V1 dia terus V1 dia terus ke ground. So V1 minus 0 over 500 ohm. Okay, so dekat situ bila kita kamu boleh selesaikan dia. Macam mana kita nak selesaikan? Okay, yang ni 3 mA. 3 mA equals to V1 bagi dengan 500, iaitu 1/500 adalah bersamaan dengan 0.002 VI. Okay, then minus 1 over 500 ohm. So 1 over 500 ohm equals to 0.002. So the answer is 0.002 V2. Okay, so plus. Okay, so V1 over 500. 1 over 500 equals to 0.002 V2. Okay, so minus 0 lah. Okay, okay, so selesaikan yang ni. Semacam ni kita nak selesai. Okay, yang ada V. Okay, V1 satu saja, V2 ada dua, iaitu belah sini dengan belah sini. Okay, so dekat sini 002 minus 002 minus 002 dengan ini V1. So sini adalah V1. Okay, sorry. Okay, sorry. So bukannya V1 bukan V2 V1. Okay, so sini adalah V1 plus V1 equals to 3 mA bersamaan 0.004 V1 minus 0.002 V2. Okay, so bila dah dapatkan macam ni, jadikan ia bersamaan yang pertama. Okay, so settle for node number 1. Okay, node 1. Okay, settle. So then kita pergi kepada node number 2. Okay, node 2. So KCL at node 2. Okay,
Okay, so macam mana nak buat? Okay, first kita kena tengok simpang. Okay, simpang dia macam mana? Okay, simpang dia macam ni. Okay, V2. Okay, okay, sekarang kita tengok yang V2 ni, dia arus masuk di bahagian atas, yang bawah dia keluar. So, bermaksud dia masuk, keluar di sini. Okay, so yang masuk ni adalah daripada arah V1 dan melalui resistor 500 ohm. Okay, okay, dia dua dia keluar. Okay, yang satu lagi dia keluar daripada V2 menghala ke V3 melalui resistor 500 ohm. Okay, then terus ke ground. Okay, terus ke ground. Okay, terus ke ground. Dia melalui resistor 1k ohm. Okay, so daripada sini mudah untuk kita buat satu persamaan. Okay, persamaan dia macam mana? Okay, so sini saya tak namakan. Kita namakan dia I. Yang masuk ni kita namakan dia IR. Okay, yang keluar ni kita namakan dia IS dan IT. Okay, so IR yang arus masuk sama dengan arus keluar. So IR equals to arus masuk bersamaan dengan arus keluar adalah IS plus IT. Okay, so macam mana kita nak selesaikan? Okay, IR. Tengok IR. Okay, persamaan dia IR masuk menuju ke V2. V1 menuju ke V2. Okay, V1 menuju ke V2. So V1 minus V2 over dengan 500 ohm. Okay, sebab apa? V equals to IR untuk mencari current. So next untuk IS, V2 menuju ke V3 ataupun current keluar daripada V2 pergi ke V3. So V2 minus V3 over 500 ohm. Okay, so plus. Okay, IT. Untuk IT daripada V2 direct ke grounding. So V2 ground adalah 0, so V2 minus 0 over 1k ohm. V2 minus 0 over 1 kilo ohm. Okay, 1k. Okay, so daripada sini kamu boleh huraikan ataupun elaborate. Kamu boleh dia pecah dia. Okay, kat sini kita selesaikan. Ni 500. Kenapa saya tulis ohm je? Okay, 1 over 500 untuk V1. So bersamaan dengan 0.002 V1. Okay, so minus 1 over 0.002 V2 equals to 1 over 500 sama juga bersamaan dengan 0.002 V2 minus sama juga 0.002 V3. Okay, plus V2 1 over 1k. 1 over 1k equals to 0.0011k. Okay, 1 over 0.001 1k V2. Sorry, okay, tak adalah 0.001 V2. Okay. Okay, so kamu boleh selesaikan. Firstly, tengok dulu mana yang boleh selesaikan. Kita tengok V1. Okay, tengok V1 ada sini. Oh, satu je V1. Okay, so kita tulis 0.002 V1. Okay, yang ada sini V2 pula. 1, 2, 3. Okay, V2. So yang ini kita bawa ke sebelah sini. Kita bawa ke sebelah sini. Okay, so bila bawa ke sebelah sini, dia akan jadi, yang positif akan jadi negatif. Okay, yang positif akan jadi negatif. So bermaksud negatif 0.002 V2 plus negatif 0.002 V2 plus negatif 0.001 V2. Okay, so V2 kamu akan dapat minus 0.005 V2. Okay, then last kali plus dengan V3 pun kita bawa ke sebelah. Okay, kita bawa ke sebelah juga V3. Last kali kita akan bawa ke sebelah. Okay, kita akan dapat plus 0.002 V3. Okay, sama dengan kosong. So kita jadikan ini persamaan yang kedua. Okay, so settle untuk KCL node kedua. Okay, yang pertama dah selesai, yang kedua dah selesai. So sekarang kita tengok ada 3 node kan. 1, 2, 3. So node yang ketiga kita tak buat lagi. Okay, now we go to node 3. Okay, so KCL for node at node 3. Okay, first kita kena tengok dia punya node dia, connection dia. Okay, kat sini kamu boleh nampak arus masuk daripada V2 ke V3. Okay, so bermaksud sebelah sini current masuk. Okay, masuk from V2 pergi V3. Okay, melalui 500 ohm. So daripada V3 dia pergi ke 4 mA. Okay, 4 mA. Tapi kamu kena tengok. Okay, arus flow daripada sini turun ke bawah kan. Tapi 4 mA dia bertentangan. Dia naik ke atas. Okay, bermaksud kamu kena tolak dengan 4 mA ni. Okay, so dekat sini kamu kena tolak 4 mA lah. Arus dia keluar daripada sini, dia jadi 4 mA. Okay, so satu lagi dia turun ke bawah. V3 menghala ke bawah. Okay, V3 turun ke bawah. Okay, dia pergi ke grounding. Grounding dia ada resistor 500 ohm. Okay, so sini katakanlah saya namakan dia katalah IR, IX, IY, IZ. Okay, so dekat sini yang masuk satu je. So IZ, IX equals to IY plus IZ. Okay, in sama dengan out. So in adalah IX equals to IY plus IZ. Okay,
Right. So, dekat sini, seterusnya, kamu boleh buat persamaan. Okay, Ix. Okay, Ix adalah V2 minus V3. Sebab apa? Arah mengalir daripada V2 pergi ke V3. So, V2 minus V3 over 500. Okay, equals to XY from V3 to negatif 4. So, bila dia ada emitter tak ada apa-apa, so kamu just tulis 4 mili. Okay, campur. Sebab dia adalah source. So, plus dengan Iz. Iz adalah V3 minus 0. Okay, ataupun kamu boleh buat V3 over 500 terus. V3 over 500. Okay, so kamu boleh kembangkan ia. Okay, kamu akan dapat untuk V2 1 over 500 equals to 0.002 V2 minus, sama juga dengan V3, jawapan dia adalah 0.002 V3. Okay, equals to, okay, 5 mili 5 mili. Kita kembangkan jadi 0.004. Okay, then plus 0.002 V3. Okay, so dekat sini, okay, kamu satukan dia. Okay, so yang ni kamu letak sebelah. Okay, yang V sama V kamu satukan. Okay, kamu satukan V dengan V. Okay, so bawa ke sini, kamu akan dapat 0.002 V2 minus 0.002. Sorry, yang ni ada negatif. Okay, 0.002 V3 minus 0.002 V3 equals to minus 0.004. Okay, tadi ada negatif, saya lupa bubuh. Ini ada negatif. Negatif, so sini akan jadi negatif. Okay, so dia maintain negatif berada di sebelah yang sama. Okay, so kita selesaikan mana yang sama? V3 dengan V3. Okay, so minus 0.002 minus 0.002 bermaksud minus 0.004. Okay, 0.002 V2 minus 0.004 V2 equals to minus 0.004. Okay, for persamaan yang ketiga. Okay, kamu dah dapat ketiga-tiga persamaan ni, dan okay, tiga-tiga persamaan ni, dan kamu boleh satukan untuk buat, untuk kamu buat metrik. Okay, kita selesaikan melalui metrik. Untuk kali ni saya akan tunjuk macam mana kita nak selesaikan persamaan yang telah kita dapat daripada notes pertama, kedua, ketiga. Okay, dan sebelum ni kita buat, okay, note pertama, okay, kita dapat ini, note kedua kita dapat ini, dan note ketiga kita dapat ini. Sekarang saya satukan dia. Okay, saya satukan. Okay, bagi note pertama, note kedua dan note ketiga. So, kita kena selesaikan melalui metrik. So, metrik macam mana bila kita nak buat? Formula dia adalah AX equals to B. Okay, so apa yang kita nak buat adalah kita kena cari metrik songsang. Bila metrik songsang X equals to A minus, okay, B. Oh, so metrik songsang ini A kuasa negatif 1. Okay, so kita nak settlekan metrik songsang. Okay, first kali kita buat ini dulu. Okay, okay, so untuk bahagian tu, okay, kita ada kita nak asingkan V1, V2, V3 dan juga nama sebelah persamaan ni. So yang ni kita namakan ia sebagai B. Okay, B. Yang semua ni adalah yang ini, nama-nama ni adalah ini apa? A. Ini adalah X. Okay, ni A, ini adalah X. Okay, so macam mana kita nak buat? Okay, so first kali kita kena settle carikan A. Okay, metrik, bila kita nak buat metrik, okay, kita first kali tengok V1 0.004, 0.002, 0.002. Sorry, V1 untuk persamaan yang ketiga tak ada, jadi kosong lah. Okay, so V1 adalah 0.004, 0.002 dan juga 0. Okay, ini untuk V1. V1 Okay, so untuk V2. V2 minus 0.002 minus 0.005. Okay, ini. Dan juga minus. Dan juga positif Sorry, bukan ini. Ini V3. Betul tak? Okay, sorry, ini V3. Okay, V3. Okay, V2 ini. Okay, V2, V2, V2. So, sini V2. Okay, 0.002. Okay, untuk V3. Untuk V3, untuk persamaan pertama tak ada, kosong. Untuk persamaan kedua, ada. Persamaan kedua adalah 0.002. Okay, dan persamaan ketiga ada, iaitu minus 0.004. Okay, so itu adalah persamaan untuk kita cari X ni A ni, sorry, X, A ni. So, ni adalah untuk V1, ni adalah untuk V2, dan ni adalah untuk V3. Okay, V3. So, X adalah V1, V2, V3. Okay, ni X equals to B. B adalah sinilah. Okay, salin balik. 0.003, 0n minus 0.004. Okay, so nak selesaikan dia. First kali, macam mana nak buat? Okay, kena tutup. Okay, ni dipanggil A11, A21, A31. A11, A12, A13 kan? Kalau kamu ingat lagi. Okay, so ini adalah A22, A23, A32 dan A33. So kamu kena tutup bahagian A11, A21, A31. Tutup. Dan kamu kena juga tutup yang melintang pada bahagian A11, 12 dan 13. Okay.
So apa yang kamu dapat? 4 ni lah. So kena tulis balik. Okay, kita tulis mula. Tulis balik sama dengan, okay, tadi kita nak guna yang ni So minus 0.005, 0.002, 0.002 minus 0.004. Okay, samaan ni. Okay, bila kita tutup bahagian ni, jadi kita kena darab dengan bahagian A sebelah sini lah. Sebab apa? Kamu tutup sini, yang bertembung sini adalah ini. Okay, so kena darab dengan 0.004. Okay, persamaan yang kamu cari ni, yang kamu akan gunakan pada persamaan songsang nanti untuk yang ni. Okay, okay, so next kamu tutup pula. Okay, sini dah tutup, kamu tutup pula tengah. Kamu tutup pula tengah, melentang dan menegak. Okay, yang bertembung adalah ini. Okay, minus 0.002. So kamu kena tulis 0.002. Okay, okay, kamu sorry, ada minus. Okay, so bila tutup, yang nampak adalah sini, dua ni 0.002 and 0, dan juga sini 0.002 dan minus 0.004. Okay, so kita tulis 0.002, 0, okay, 0.002 minus 0.004. Okay, so next, dah tutup sini, sini belum tutup. Okay, tutup di sini, kita tutup di sini. Okay, so yang bertembung adalah 0 ni. Okay, okay, so tulis 0 kat sini dulu. Okay, patutnya yang tak kosong kan. Okay, tulis dulu, so yang ni tulis balik. Okay, 0.002, 0 minus 0.005, 0.002. Okay, so ini persamaan dia. So nak isi yang tengah ni macam mana? Ingat tak formula bila kamu belajar? Formula dia plus minus plus, minus plus minus, plus minus plus. Okay, so kita akan pakai yang sini. So bermaksud sini adalah positif, negatif, positif. Okay, so kita kena kira lah. Okay, so panjang sangat, saya potong kejap. Kita nak guna kertas. Right, so kita kena kira sama dengan, okay, 0.004. Okay, darab dengan, ini macam mana nak kira? Okay, ini darab ini, darab, tolak dengan ini, darab ini. Okay, boleh faham tak? So dalam bahasa kita tahu ini kuasa bahagian A, ini adalah B, ini C, ini D kan. So formula dia adalah AD, tulisan tak cantik. AD minus CB. Okay, kena pakai formula ni. So bila kamu tolak, hasil dia kamu dapat, ini apa yang saya dapat adalah, dia 0.000 tu banyak, jadi saya kecilkan, saya jadikan ia sebagai 16 mikro. Okay, so kamu tolak dengan negatif 0.002, darab dengan, okay, hasil yang ni kamu akan dapat minus 8 mikro. Okay, so campur dengan kosong lah. Okay, sini adalah 0 darab ni adalah bersamaan dengan kosong lah. So kosong. Okay, so daripada sini kamu boleh selesaikan. Kamu akan dapat apa, ini darab ini, kamu akan dapat 0.064 mikro minus 0.016 mikro. Okay, so bersamaan dengan 0.048 mikro. Okay, so kita akan guna sekejap lagi untuk persamaan bila kita cari A songsang. Okay, so daripada persamaan ni kamu akan buat A songsang. Okay, macam mana nak buat? Okay, seterusnya untuk perkataan, macam mana kamu nak buat? Mula-mula agak panjang lah. Okay, kamu tengok balik persamaan kamu ni. Okay, bila ada 3 bahagian, 1, 2, 3, bermaksud persamaan yang bawah ni kamu akan dapat 3 bahagian juga. Okay, so nanti kamu akan dapat 3 macam ni, 1, 2, 3. Yang bawah 1, 2, 3, 1, 2, 3. Akan jadi macam tu. So, macam mana cara nak buat? Okay, kita tutup menegak dan melentang. Untuk buat ni, untuk kamu kira ni, bahagian yang melentang ni jangan ubah kedudukan. Yang kamu perlu ubah adalah bahagian menegak. Okay, mula tutup pada bahagian A11, lepas tu tutup bahagian A12, lepas tu tutup bahagian A13. Okay, so kita buat dulu untuk bahagian A11. Ini, okay, ini. Okay, so bila bila kamu tutup 4 ni, kamu akan dapat macam saya tulis ni. Sini. Untuk bahagian ni, okay, yang melentang ni jangan ubah menegak ni saja. Okay, ubah menegak ni. So yang kamu dapat buah sini dan 0.002 dan minus 0.004 sebelah kanan saya ni. Okay, dan kamu tulis. Okay, kemudian kamu ubah pula pergi ke tutup yang hujung sekali dan kamu akan dapat lagi 4 bacaan. Okay, seperti mana yang saya tulis ni. Okay, so seterusnya untuk step seterusnya. Okay, so yang seterusnya kamu kena tutup pada bahagian yang kedua pula. Okay, pada bahagian tengah ni iaitu di row A21, A22, A23. Sini kamu kena tutup. So yang bergerak adalah yang menegak ni. Okay, first kamu tutup yang first ni. So kamu akan dapat, nampak dua yang di atas 0.002, 0.002 dan juga 0.004. So kamu tulis. Okay, saya tukar pada pen merah supaya tak keliru dengan yang atas ni. Okay, then setelah kamu tutup yang tengah. Okay, kamu tutup yang tengah, kamu akan nampak sebelah sini
0.004 dan 0. Dan sebelah sini 0 dengan minus 0.004. Kamu pilih kat sini. Okey, untuk yang ketiga ni saya dapat dari mana? Saya tutup sebelah sini. Bila tutup sebelah sini, kamu akan dapat bahagian atas ni, 2 ni. Dan juga bahagian bawah, 2 ni. Okey, so dapat ini. Okey, so seterusnya selepas melintang pada baris A21, kamu kena tutup pula pada baris A31, 32 dan 33. Okey, so sama. Kamu tutup yang pertama dulu. Lepas tu kamu tulis 4 ni. Okey, kemudian kamu tutup yang kedua. Kemudian kamu tutup yang ketiga. Okey. Okey, so ini hasil yang kamu dapat apabila kamu tutup pada baris A31. Okey. So dah selesai yang tu, kamu dikehendaki untuk selesaikan persamaan dalam ni. Okey. Tapi kita tak boleh nak selesaikan sebab apa hubung kait antara kotak semua ni. Okey. Okey, hubung kait dia kamu ingat yang saya cakap ni. Okey, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. So, hubung kait dia kamu tulis dia dekat sini. Okey. Saya ambil satu pen. Okey, positif, negatif, positif. Negatif, positif, negatif. Positif, negatif, positif. Okey. So, bila kamu selesaikan, kamu dah dapat hubung kait dia, baru kamu boleh selesaikan satu persatu. Okey. Oleh itu, macam mana kita nak selesaikan? Sama seperti sebelum ni, iaitu kamu kena darab A dengan B tolak C dengan B. So, bila kamu darab A dengan B tolak C dengan B, kamu akan dapat, macam saya dapat ni, 16 mikro. Okey, sama juga ini, kamu tolak A dengan D, darab A dengan D, tolak C dengan B, kamu akan dapat negatif 8 mikro. Kemudian, kamu darab A dan D, tolak C dan B, kamu akan dapat 4 mikro. Okey. So, untuk ketiga-tiga ni, di sini positif, negatif, positif. Okey, sebab result dia last kali adalah positif. So, bila kita tengok kat sini adalah negatif, negatif, positif. Okey. So, sama juga yang inilah. Okey. A darab D, tolak B darab C, kamu akan dapat negatif 8 mikro. Sebab result dia memang, sebab result dia positif. So, tolak dengan 8 dia akan jadi negatif lah. Okey. So, untuk yang ni, A darab D, tolak C darab B. So, kamu akan dapat result dia negatif. Okay, so negatif dengan positif dia adalah negatif. So result akan negatif lah. Okay, sama juga ini. Okay, ini result dia kamu akan dapat hasil A tolak D, A darab D tolak C darab B, hasil dia akan dapat positif. So bila positif dengan negatif adalah negatif. So sebab tu negatif 8. So saya singkatkan sebab dia 0.000 panjang lah. So saya ringkat, saya buat kecilkan, saya buat mikro lah. Bersamaan dengan 16 darab 10 kuasa negatif 6. So saya buat mikro lah. Okay, kalau kata 10 kuasa negatif 3, saya akan tulis mili M. Okey, supaya tak banyak sangat kosong tu digunakan sedang kita tak keliru. Macam contoh yang atas ni boleh je saya buat 2 mili, 5 mili, boleh je. Tapi kat sini saya buat mikro. Okey, so next kita nak dapatkan songsangan. So macam mana kita nak dapat songsangan? Okey, macam mana nak buat? Okey, dah selesai bahagian ni. Kita buat pula songsangan. Kita nak dapat yang ni yang kita nak cari kan. So, first kali, untuk yang melentang, yang untuk apa ni? Yang cendong ni, kamu jangan ganggu. Okey, kamu jangan ganggu ah. Okey, kamu tulis di balik 16 mikro. Tulis balik tempat dia, negatif 16 mikro, negatif 16 mikro. Okey. Okey. So, yang saya buat bulat ni, kamu kena tukar lokasi dia. Yang ini naik ke atas, yang atas naik ke bawah. Turun ke bawah. Okey. So, dia akan jadi negatif 8 mikro. Dia adalah sama, so still 8 mikro. Okey. So, yang 4 segi ni, bersama dengan 4 segi ni, kamu kena tukar lokasi. Bermaksud yang positif akan duduk bawah, yang negatif akan duduk atas. Okey. Yang positif akan duduk bawah, negatif ni akan duduk atas. Dan yang last kali, yang sini. Okey. Okey. So, dia sama kan? Kita tulis saja balik. Negatif 8 mikro dengan 8 mikro. Okey, dah settle ni, kamu kena darab dengan, sebab formula dia. So, formula dia untuk kamu dapat V1, V2, V3. Okey, kamu dapat yang ni, nilai X ni. X sama dengan, kita dapat ni kan. X sama dengan A1, apa nama ni? A kuasa negatif 1 darab B. So, kamu kena ambil formula A kuasa negatif 1 darab B. Tapi kamu kena darab dengan yang kita dapat ni. Okey. So, kalau ikut metrik 2/2, 1 over AD tolak BC. Darab dengan D negatif C, negatif B, A. Yang ni untuk metrik 2 darab 2. Sekarang ni yang kita buat adalah 3 darab 3. Okey. Okay, so kita tak pakai yang ni. Konsep dia kita gunakan untuk 3 darab 3. Okay, so untuk kita selesaikan, untuk kita settlekan. So dekat sini apa yang perlu kamu buat? Kamu kena darab macam ni. So bermaksud dekat sini 1 over ambil balik 0.048 mikro. Kita times dengan A negatif tu. Okey. Okey, times dengan negatif 1 per A ni. Okey. Lepas tu times dengan B. So, kamu kena darab dengan B. So, ini adalah B. Okey. So, persamaan yang ni adalah yang ni. Okey. So, A songsang ni adalah nilai ini. Dan ini B adalah nilai ini. So, kamu kena darab. Cara nak darab ni macam mana? Untuk bahagian hujung sekali sebelah kiri. Darab dengan atas sekali sebelah kanan kamu. Yang di bahagian tengah, darab dengan yang bahagian tengah. Okey. Yang bahagian hujung sekali sebelah kanan, darab dengan bahagian yang bawah sekali di kotak B. Okey. Ni B ya. Ni A songsang. Okey. So, bila kamu darab, terus kamu akan dapat macam saya tulis ni. Okey. So, daripada
hasil ini, kamu kena tambah semua. Okay, kamu kena tambah semua. Selepas kamu tambah, baru kamu akan darab dengan 1/0.048 micro. Okay, so yang ini hasil yang kamu dapat adalah ini. Saya dah tulis lah. Okay. Okay, ini adalah hasil yang kamu dapat lah. Okay. Okay, selepas tu kamu akan dapat 0.064 micro, 0.08 micro, 0.076. So bila kamu darab masuk, okay, ini hasil yang akan kamu dapat. 7 volt, and then V3 equals to 1.583 volt. Okay, so inilah akhirnya jawapan yang akan kamu dapat. Okay. Okay, so saya harap kamu faham dengan penjelasan saya. Okay, terima kasih.